بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada malam ini kita sama-sama dapat mengambil pelajaran, mengambil iktibar daripada mentadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai satu peristiwa besar yang pernah terjadi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun lebih yang lalu, iaitu merujuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat yang pertama. Maha suci Allah. Allah memulakan ayat ini dan juga memulakan surah ini menerangkan tentang zat dirinya, iaitu keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka jadilah dia. Tidak kira dalam apa jua bentuk, tidak kira dalam apa jua keadaan, tidak kira dalam apa jua peristiwa, pasti kehendak Allah itu akan terjadi. Begitu jugalah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang didatangkan di dalam Al-Quran supaya kita sebagai manusia ambil iktibar, mengambil pelajaran dan berfikir di sebaliknya, iaitu intipati-intipati, kandungan-kandungan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Dalam kisah ini Allah menegaskan Dia telah memperjalankan seorang hambanya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan, dan perjalanan ini diperjalankan Rasulullah pada waktu malam, bukannya waktu siang. Bila sebut diperjalankan, ini bermakna bukanlah kehendak dan kemahuan Rasulullah, bukan juga dengan kudrat dan kuasa yang ada pada Rasulullah,
tetapi Rasulullah mampu untuk Isra dan Rasulullah mampu untuk Mi'raj kerana adanya pertolongan dan bantuan daripada Allah untuk perjalanan ini. Dan ini melalui wasilah yang kita namakan sebagai malaikat-malaikat Allah yang senantiasa menjadi teman, senantiasa menjadi penolong, senantiasa menjadi pengawal dan pengiring Rasulullah sepanjang proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Walaupun demikian, Allah berbicara tentang time, tentang waktu bila Allah sebut kalimah lailan. Dan Isra dan Mi'raj ini berlaku pada waktu malam, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya waktu siang. Kalau kita mengambil pendekatan sederhana, akal kita, kalau kita nak pertimbangkan secara rasional dan logik, kalau benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala nak minta kepada semua manusia yang ada pada waktu itu benar-benar mempercayai kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, pertanyaan dia baik buat waktu malam ke baik buat waktu siang. Kalau nak suruh orang percaya, hak mana? Buat malam ke buat siang? Secara logika kita yang biasa-biasa, yang punya kelemahan dan kekurangan, kita akan berkata baik perjalanan ini dibuat pada waktu siang. Kerana pada waktu malam ni adalah suatu waktu yang mana pada waktu itu manusia beristirahat daripada keletihan tubuh badan masing-masing. Manusia dah berhenti daripada melakukan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka. Masing-masing duduk di rumah, tak keluar lagi. Tetapi kalau buat waktu siang sebagai contoh, dan waktu siang ini kita tahu ini tempat utama Masjidil Haram, tempat tumpuan ibadat manusia. Kalau kita pi waktu siang, bila-bila masa sekalipun ada orang tawaf, ada orang sa'i, ada orang berzikir, ada orang berwirid, ada orang solat. Dan kita mengambil pendekatan ketika orang ada di Masjidil Haram dalam keadaan-keadaan tadi, tiba-tiba Jibril dan Mikail datang belah dada Nabi. Dan semua mata-mata dapat menyaksikan keadaan tersebut. Lepas belah dada Nabi, kemudian Nabi naik burak dan mata-mata semua menyaksikan keadaan tersebut. Kalau tuan-tuan bertanyakan atau cuba menafikan kisah ini, ada orang boleh tolak lagi tak? Ada orang boleh nafi lagi tak? Tak ada orang boleh tolak peristiwa ni sebab sebahagian mata manusia yang turut sama berada dalam Masjidil Haram pada masa tu boleh tengok. Jibril datang, mereka nampak. Mikail datang, mereka nampak. Nabi dibelah, mereka nampak. Nabi naik burak dan terbang, mereka nampak. Siapa lagi nak tolak kisah ini? Kalaulah di luar sana yang tidak turut serta di dalam masjid sebagai contoh, cuba menafikan peristiwa ini, mana mungkin peristiwa begini berlaku kepada seorang manusia. Amat-amat tidak logik, amat-amat tidak boleh diterima dengan akal, pasti akan ditentang dan dilawan oleh mereka yang menyaksikan pada waktu itu. Tidak, kamu salah, kamu tidak berada di tempat kejadian, tetapi kami pada waktu itu berada di dalam Masjidil Haram dan menyaksikan peristiwa tersebut. Dan ini menjadi pengukuh dan penguat sekiranya ini benar-benar berlaku di waktu siang. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam? Dan ini adalah hikmah kenapa Allah melakukan demikian. Apapun untuk dikaitkan waktu ini, senantiasa kita yang hidup di alam semesta ini akan terkait dengan satu benda lagi yang dipanggil sebagai space. Apa dia? Ruang ataupun jarak. Yang ini Allah sebutkan melalui minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Waktu malam tu Rasulullah diperjalankan bermula di mana dan berakhir di mana? Bermula di sebuah masjid yang bernama Masjidil Haram, yang sekarang ini berada di bumi Mekah. Dan Rasulullah diperjalankan melalui Isra ini sampai ke satu lagi masjid
yang tidak kurang kehebatannya dalam sejarah Islam bahkan sejarah dunia sekalipun, iaitu Masjidil Aqsa yang sekarang berada di Palestin, di Jerusalem, yang sekarang berada di bawah kawalan kerajaan Israel. Jadi perjalanan ini, kalau kita mengambil kira jarak yang ada pada waktu itu, lebih kurang 1,500 kilometer daripada Masjidil Haram di Mekah sampai di Masjidil Aqsa, 1,500 kilometer. Dan kalau benar-benar peristiwa ini tidak disaksikan oleh sesiapa pun, mana mungkin seorang manusia pada waktu itu untuk menerima kisah perjalanan ini yang memakan hampir jarak 1,500 meter untuk pergi pada malamnya dan kembali pada malam yang sama, memang tak akan masuk akal. Secepat-cepat perjalanan pun mungkin mengambil masa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk pergi dan balik. Tiba-tiba didakwa oleh seseorang dia mampu pergi untuk jarak tersebut, pi malam ni balik malam ni juga. Ini suatu benda-benda yang di luar kemampuan akal manusia untuk berfikir akan kebesaran peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apapun akibat daripada pertentangan antara mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, bila bertemu dengan pertimbangan rasional dan logika akal manusia, dia selama-lamanya tidak akan dapat masuk sampai bila-bila pun. Kerana dia melibatkan satu benda yang dipanggil mukjizat. Apa maksud mukjizat dalam bahasa Arab? Mu'jiz, yakni yang melemahkan akal manusia untuk menerimanya. Nama dia pun dah memang melemahkan akal manusia. Akal manusia tak sampai nak fikir macam mana benda ni boleh terjadi, macam mana benda ni boleh berlaku. Dan dia mengatasi mana-mana teori, mana-mana kaedah sekalipun untuk dibuktikan. Lebih-lebih lagi bila kita bermain dengan teori-teori saintifik, bagaimana nak menempatkan keilmiahan peristiwa ini dalam bentuk Isra' dan Mi'raj. Bahkan berkali-kali saya sebutkan, selama-lamanya peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak akan mampu diterjemahkan dan disaintifikkan oleh mana-mana teori, kerana kaedah-kaedah saintifik biasanya untuk mendapatkan sesuatu fakta, mereka terpaksa melalui benda-benda yang dipanggil hipotesis untuk membentuk teori. Saintifik memerlukan uji kaji, saintifik memerlukan analisis, saintifik memerlukan observation, saintifik memerlukan eksperimental, bahkan diuji berkali-kali sampai tahap yang meyakinkan, barulah dijadikan sesuatu yang benar-benar fakta. Tetapi ingat tuan-tuan, peristiwa Isra' dan Mi'raj hanya berlaku sekali ke 30 kali? Sekali ke 30 kali? Sekali saja. Dan dia tidak akan berulang-ulang buat kali kedua, bahkan beberapa kali seterusnya. Dia tidak akan mampu untuk diuji pun. Dia tidak akan mampu untuk diulang pun. Inilah yang saya maksudkan sebenarnya. Dan kita kena beriman sepenuhnya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagaimana layaknya kita sebagai seorang Islam, lebih-lebih lagi yang mengaku beriman kepada Allah dan segala bentuk kemuliaan dan kekuasaan daripada Allah. Dan selalu juga saya suka analogikan, benda ni bukannya susah sangat. Memang kita tak mampu nak terjemahkan dengan teori-teori saintifik, tetapi untuk mengandaikan supaya mudah otak-otak dan akal kita menerima secara lebih sederhana, walaupun tiada kepentingan pun untuk mensaintifikkan peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan. Sebagai contoh, pasal apa Rasulullah boleh pi selaju itu? Selalu saya mengandaikan, kalau kita berjalan kaki sebagai contoh untuk tempoh 30 minit,
Kita berjalan kaki 30 minit, berapa kilo masa yang kita boleh capai? 2 kilo. Kalau kita berlari 30 minit, saya double lah, 4 kilo. Kalau kita naik motor kita lah, motor Kris ke, RS150 ke, Y125Z ke, 30 minit berapa kilo kita boleh capai? Naik motor 60 kilo. Dan kita ambil kenderaan lain, BMW X7, BMW 7 Series, juga setengah jam. Mungkin kita boleh capai beratus-ratus kilo. Kalau kita naik kapal terbang Boeing 747-400, mungkin lagi beratus-ratus kilo untuk tempoh masa setengah jam. Kalau kita naik Concorde, mungkin lebih lagi untuk tempoh setengah jam. Kalau kita naik jet fighter, jet pejuang, mungkin setengah jam boleh pergi sampai beribu-ribu kilo. Dan kalau kita naik roket, sama seperti yang Syekh Muzaffar naik, mungkin lebih lagi kilo yang mampu kita capai dalam tempoh 30 minit. Ini membuktikan apa, tuan-tuan? Setiap material yang ada di bumi mempunyai tahap kelajuan masing-masing. Dan material-material ini kalau kita jadikan dalam bentuk kenderaan tadi, semua tadi kenderaan, motor kita panggil kenderaan, tetapi kemampuan dia dalam 30 minit cuma beberapa kilo. Kereta juga kenderaan, tapi kemampuan dia mengatasi kemampuan motor tadi. Begitu juga kapal terbang, kemampuan dia melebihi kemampuan kereta. Begitu juga jet fighter, kemampuan dia melebihi kemampuan Concorde. Begitu juga roket, kemampuan dia melebihi daripada jenis-jenis kenderaan yang disebutkan. Dan dia bergantung kepada kenderaan yang bawa kita untuk kita capai lebih kilometer dalam setiap perjalanan kita, walaupun masa yang kita ambil sama 30 minit. Bergantung kepada jenis kenderaan yang bawa kita. Jadi bila kita analogikan yang Rasulullah ni bukan naik semua benda tadi. Rasulullah tak naik motor, tak naik kereta, tak naik jet fighter, tak naik roket macam pi ke bulan. Rasulullah naik apa? Rasulullah naik apa? Rasulullah naik sejenis binatang tunggangan yang dikhususkan kepada Rasulullah, khas daripada syurga, yang dinamakan sebagai burraq. Apa dia burraq? Barq. Apa dia barq? Kilat. Kilat. Selalu kita sebut satu benda bila bergerak laju sepantas kilat. Kilat ni sekelip mata, cap, laju sungguh. Sebab tu kita perkirakan antara kelajuan benda-benda tadi, dia tak akan lebih daripada kelajuan suara. Suara dia punya kelajuan dia lagi tinggi daripada material tadi. Begitu juga dengan kelajuan cahaya, akan lebih tinggi daripada kelajuan suara. Kalau kita nak tengok sebagai contoh, selalu saya anggarkan daripada bumi ke bulan. Bumi ke bulan jarak dia 350,000 kilometer. Bumi ke bulan 350,000 kilometer. Bumi ke matahari 150 juta kilometer. Baik, kelajuan cahaya yang berjaya direkod setakat ini ialah 300,000 kilometer per second. Cahaya boleh bergerak satu saat, 300,000 kilo. 300,000 kilo satu saat. Bumi dengan bulan 350,000 kilo. Jadi cahaya boleh pi ke bulan, contoh kalau dia bergerak dari bumi berapa second? Berapa second? 1 second 300,000. Nak pi 350,000. Berapa second? 2 second bawah lagi. 1,5 pun tak capai. 1 suku mungkin bawah lagi. 1 saat suku dia sampai dah ke bulan. Kalau matahari yang 150 juta kilo, lebih kurang anggaran 8 minit cahaya boleh sampai.
Dan tuan-tuan sedia maklum sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, yang Nabi nak pi cuma 1,500 kilo. Nak pi 1,500 kilo, 1 second 300,000. Hanya 1 second kalau telajak sampai mana? Kita nak pi 1,500 tapi telajak 1 second 300,000. Agak-agak sampai mana? Antartika mungkin boleh sampai. Nak bagi mudah faham, 1 saat tu tuan-tuan ambil belah 200 kali. 1 saat belah 200 kali, ambil 1/200. Tu je lah yang diperlukan untuk jarak 1,500 kilo. Lepas tu kalau pi balik, memang boleh pi sangat lah. Sebab kenderaan yang bawa Nabi tu walaupun buruk, dia dijadikan daripada unsur apa? Unsur apa buruk tu? Unsur cahaya. Dan bila sebut cahaya sekalipun, adakah akan menyamai unsur cahaya yang Allah ciptakan buruk dengan cahaya biasa? Tidak sama. Adakah unsur cahaya yang Allah ciptakan Jibril menyamai unsur cahaya yang Allah ciptakan buruk? Juga pasti tidak sama. Walaupun sama-sama kita sebut sebagai cahaya. Jadi kalau cuma perlu 1/200 belah 1 second untuk pi dan 2/200 untuk balik pula, jadi pelik ke kalau Rasulullah boleh balik dalam waktu yang sama? Tak pelik kan? Cuma yang jadi pelik selalu dipertikaikan oleh teori sains ialah bila seorang manusia bergerak sama dengan kelajuan cahaya atau lebih daripada kelajuan cahaya, apa yang akan jadi pada orang tu? Pecah. Siapa-siapa ataupun apa-apa jisim yang dia boleh bergerak selaju cahaya atau lebih laju, jisim tu akan pecah, musnah. Tapi Rasulullah pi dan balik dalam keadaan sama seperti dia pi. Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada apa-apa perubahan. Tak ada galak, tak ada kecacatan, tak ada kecederaan, tak ada heruk pekuk pada Rasulullah. Selalu saya andaikan mudah, kita ambil sebiji bantal. Ambil bantal kita 4 segi tu, kita pegang dua-dua hujung tu. Kemudian hayun kuat-kuat, hayun kuat-kuat. Tadi bantal tu elok je, tapi lepas berhenti berayun tu, apa jadi kat bantal? Nombor 1, pada kain penutup bantal tu jadi apa? Tak tahu ke mana. Bukan tak tahu ke mana, tercabut dia jadi macam tak gosok lagi. Tadi elok merelik. Lepas tu bantal tu kekabu hak sama-sama elok, dia jadi kekabu tu lebih kok tu, kekabu tu lebih kok ni, dia jadi lagu tu pada bantal. Maksudnya dia jadi galat, ada kecacatan pada rupa bentuk dia sebagaimana sebelum ni. Dia nak mudah faham macam ni lah. Kalau benar-benar seorang tu boleh pi dalam kelajuan tu, kalau dia balik, kalau lengkap sekalipun, kalau dia lengkap, tak hancur tubuh dia, tak musnah tubuh dia, tapi gambaran yang kita boleh bagi, mungkin mata dia duduk di punggung, telinga dia duduk di paha, mulut dia duduk di bawah tapak kaki. Benda tu ada lagi, tapi dia tak jadi macam ni dah. Dia jadi serabut dah. Tapi Rasulullah boleh balik dalam keadaan yang sama. Ini mukjizat, ini miracle yang kita tak boleh nak nafikan pun. Baik, secara ringkas semua orang dah tahu kisah Isra' dan Mi'raj. Kita ulang-ulang pun dia tetap akan berkisar pada perkara, cerita dan benda yang sama. Cuma mungkin cara kita mengeluarkan pelajaran, cara kita tadabbur, itu yang membezakan di antara seorang guru dengan seorang guru yang lain. Baik, bila Rasulullah ni Isra' sebagai contoh, Rasulullah Isra' kan, Rasulullah Isra' dari Masjidil Haram pi ke Masjidil Aqsa. Kalau kita tengok waktu Isra' ni, ada 3 makhluk Tuhan yang terlibat. Ada 3 makhluk Tuhan yang terlibat. Pertama, pengawal dan pengiring perjalanan Nabi. Siapa? Malaikat. Yang kedua, orang yang nak dibawa tu. Tujuan Isra' dan Mi'raj ini dilangsungkan kerana dia Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, yang Nabi tunggang tu, apa dia?
buruk. Baik, ada unsur kemalaikatan, ada unsur kemanusiaan, dan ada unsur kehaiwanan dan kebinatangan. Jadi dalam konteks ini kita mengambil pendekatan daripada tadabbur ulama-ulama berkontekskan sufi dan tasawuf. Mereka menggambarkan daripada 3 elemen makhluk Allah ini, yang mana satu jenis dalam bentuk kemalaikatan ni Allah bagi pada mereka akal semata-mata tanpanya nafsu. Malaikat Allah buat ni ada akal tetapi tiada nafsu. Dan konteks yang kedua, kemanusiaan tadi merujuk kepada Nabi Muhammad. Yang membezakan antara kita dengan Nabi ialah pangkat dia tu, iaitu dia dilantik jadi Nabi dan diangkat menjadi Rasul. Dan konteks manusia ni dia ada 2, satu akal dan satu lagi sifat apa dia? Sifat apa? Hawa nafsu dia tu, yang tak ada pada malaikat yang kedua ni. Dan kita kepada elemen yang ketiga, binatang ni, dia ada apa? Dia ada nafsu. Kalau kita katakan binatang tak ada akal, salah. Binatang mungkin ada akal, tetapi akal ni just semata-mata Allah letak akal ni bagaimana cara dia untuk melangsungkan kehidupan dia saja. Bukannya akal yang sesempurna dan sekomplit yang Allah buat sebagaimana Allah letakkan pada manusia. Dia ada nafsu dan dia ada akal yang kesesuaian dengan kondisi kebinatangan dia untuk menerus dan melangsungkan hidup dia. Baik, dalam perjalanan ini, kalau kita lihat Isra' dan Mi'raj ni yang Rasulullah bawa cuma sampai pada Masjidil Aqsa. Adakah Rasulullah Mi'raj juga bersama Buraq atau dia tinggal? Isra' memang Rasulullah naik Buraq, tapi masa Mi'raj Rasulullah masih naik Buraq ke tinggal Buraq kat bawah? Naik sekali ke tinggal? Tinggal. Gambaran dari sudut elemen sufi dan tasawuf tadi ialah sifat tu. Bila kita ni nak naik Mi'raj bersama dengan Allah, jadi yang kita bawa cuma sifat kemalaikatan dan sifat kemanusiaan. Tapi yang kita nak tinggal sifat apa? Sifat kehaiwanan dan kebinatangan tu kita nak tinggal kat bawah. Orang yang nak Mi'raj kepada Allah, dia kena tinggal sifat kehaiwanan dan kebinatangan dia. Tapi yang dia nak bawa sifat kemanusiaan dan sifat kemalaikatan yang ada pada dia bila nak Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, bila Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah sampai saja di Masjidil Aqsa, apa yang berlaku di dalam Masjidil Aqsa? Rasulullah sudah ditunggu oleh sebahagian besar para utusan-utusan sebelum ini, nabi-nabi dan rasul. Secara ringkas, apa yang berlaku seterusnya? Rasulullah mengimamkan solat. Habis mayang, kemudian Rasulullah keluar. Dan bila Rasulullah keluar, Jibril datang kepada Rasulullah. Ni sebelum berlakunya Mi'raj, Jibril bawa 2 bekas. Satu berisi susu, satu lagi berisi arak. Rasulullah pilih yang mana? Rasulullah pilih susu, bersesuaian dengan fitrah kemanusiaan. Fitrah manusia akan memilih susu berbanding dengan arak. Itu pun dalam keadaan Rasulullah pilih fitrah, berlambak umat dia yang cari hak Rasulullah tak pilih tu. Dalam keadaan pilih hak elok dah, berlambak hari ni umat dia yang cari hak Rasulullah tak pilih. Bayangkan kalau Rasulullah pilih hak tak sepatutnya, apa akan jadi? Baik, bila sebut tentang fitrah, inilah sebenarnya keselarasan sistem yang Allah bangun dan bikinkan kepada kita manusia. Dengar betul-betul yang ni ada kepentingan. Kenapa kita jadi trouble dan banyak problem sekarang? Bila kita sebut tentang keselarasan sistem alam semesta, dia ada sistem yang dipanggil kerajaan langit. Bukan macam hak ayah pen tu dah.
Tu kerajaan langit lain. Kerajaan langit betul-betul lah. Satu lagi yang di bawah dipanggil kerajaan bumi. Kerajaan bumi dia ada kekuasaannya yang tersendiri, kerajaan langit juga ada sistem kekuasaannya yang tersendiri. Dengan bahasa yang mudah untuk faham, kerajaan bumi walaupun dia ada kerajaan, dia ada kekuasaan, tetapi kerajaan bumi tidak boleh bertindak sesuka hati, tidak boleh bertindak sewenang-wenangnya, tidak boleh bertindak mengikut ukuran pertimbangan sendiri, kecuali kekuasaan yang dia miliki, kerajaan yang dia miliki perlu diselaraskan dengan kehendak kerajaan di atas. Inilah yang dinamakan fitrah. Apa jua bentuk, sama ada kehidupan individu, kehidupan sosial, pendidikan dia, ekonomi dia, bernegara dia, hukum hakam dia, halal haram dia, syariat-syariat dia kena selaras dengan kehendak kerajaan di langit. Kalau kedua-dua ini tidak diselaraskan, maka akan tunggulah problem-problem dan masalah-masalah yang akan berlaku. Lani banyak masalah berlaku. Cuba tuan-tuan fikir, pasti ada gap, pasti ada ceraian, pasti ada ketidakseimbangan antara kehendak di atas dengan cara pelaksanaan di bumi. Hak di atas minta kita buat lagu ni, kita pi buat lagu lain. Hak di atas suruh semayang, kita pi langgak tak mau semayang. Hak di atas suruh puasa, kita pi langgak tak mau puasa. Hak di atas kata ini halal, kita haramkan. Hak di atas kata ni haram, kita halalkan. Hak di atas kata ni tak boleh, kita bolehkan. Hak di atas kata ni tak boleh, kita bolehkan. Maka akan tunggulah problem-problem dan masalah dalam kehidupan bermasyarakat kita. Selama mana kita tak selaraskan kehendak yang di atas menyamai sebagaimana kehendak cara pengurusan dan pentadbiran kita di bumi. Apa dia yang kita panggil sebagai hukum-hukum syariat dan undang-undang yang sememangnya ditentukan oleh Allah dan sewajibnya diikuti oleh semua makhluknya. Kau tak faham lagi? Faham itu tak? Mudah je. Jadi bagaimana hubungan dengan solat tadi? Sebab yang mengintegratekan, yang ada kesinambungan untuk jadi keselarasan tadi adalah orang-orang yang dipimpin solatnya di belakang Rasulullah tadilah. Untuk keselarasan tersebut, itulah manusia-manusia yang sebelum Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad untuk memastikan sistem ini sentiasa ada keselarasan. Hilang seorang tak berapa lama Allah hantar. Hilang seorang tak berapa lama Allah hantar. Siapa dia? Utusan-utusan Allah. Utusan-utusan ni nak memastikan dia datang ni nak integrate balik, nak cover balik, takut keselarasan ini tercabul, keselarasan ini ternafi. Takut kita pandai-pandai guna cara sendiri, guna otak sendiri, guna kaedah sendiri, guna pendekatan sendiri untuk mengatur bumi ini yang sememangnya sudah ditentukan oleh Allah. Mari Nabi-Nabi perbetul balik, salah ni hak betul. Mari Rasul-Rasul cover balik, yang ni tak boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Jadi semua mereka dah pergi dengan penutup segala para nabi dan para rasul, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas tuan-tuan, bila orang yang collaborate dan integrate sistem ni dah berakhir, apa jadi pada kita? Tak ada dah nabi mai, tak ada dah rasul mai. Jadi jangan peliklah kalau nak pening-pening, serabut-serabut, teraba-teraba, big problem. Itulah hakikat dia. Jadi orang tu akan selamat selama mana dia mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi pesan, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya kalau kamu masih lagi berpegang dengan dua benda ni, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebenar-benar pegangan, sebenar-benar pengamalan, sebenar-benar penghayatan.
orang tu akan selamat. Maksudnya dah Nabi dan Rasul tinggal, kita tak mau ikut pula dua benda ni, memang haru biru sungguh. Kalau hukum hari ni pun tak mau dah berlandaskan Quran, syariat hari ni pun tak mau dah berpaksikan kepada sunnah dan hadis Nabi, habis ceritalah. Itu yang jadi bermasalah. Sebab tu bila orang letak pendekatan sebagaimana pecahnya pada awal kepada 3 kumpulan, tuan-tuan. Mula-mula Rasulullah balik dan cerita ni, 3 golongan manusia pecah. 3 golongan manusia keluar yang menolak dan menafikan sepenuhnya golongan-golongan yang sedia ada dikepalai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan seangkatan dengannya, yang bukan kerana baru Isra' Mi'raj mereka lawan Nabi. Sebelum Isra' Mi'raj dah hari-hari lawan Nabi. Tiap-tiap masa lawan Nabi, tiba-tiba ada peluang atas cerita ni, advantage untuk mereka. Peluang memperolokkan Nabi, memperlecehkan Nabi, memperhinakan Nabi. Ini tuan-tuan. Kerana apa mereka ada peluang ni? Kerana cerita ni tak masuk akal. Bila cerita tak masuk akal, bila diperdengarkan kepada mereka, mereka panggil pula orang lain. Mari dengar kisah Muhammad, terutama di hadapan Bani Ka'ab bin Lu'ay, di Hijir Ismail. Suatu benda yang terbalik daripada apa yang mereka buat sebelum ni. Apa dia yang terbalik, tuan-tuan? Sebelum ni kalau ada orang mari dengar cerita Muhammad, kisah Muhammad, mereka pergi pula tempat orang tu, apa yang Muhammad sembang tadi. Sebelum ni, bila orang Muhammad duk dakwah, dia pergi pula kat orang tu. Muhammad cerita apa tadi? Muhammad cerita macam ni, macam ni. Tak payah dengar. Kalau orang tu nak terima, dia pergi basuh pula, dia pergi brainwash pula, dia biar jadi terbalik pada asal. Tak payah dengar hak Muhammad cerita. Tapi kenapa kali ni berbeza? Bukan kata tak payah dengar, mari semua kita pakat dengar. Bengong pula dah. Sebelum ni tak payah, tiba-tiba mari dengar. Sebab apa? Dia berasa cerita ni menguntungkan belah dia. Bila cerita ni terlampau, tidak boleh diterima oleh akal, orang akan tuduh Muhammad macam-macam. Mari kita dengar ni Muhammad nak sembang. Mari. Akibatnya jadi apa? Wujud golongan yang kedua. Golongan yang contradiction antara nak percaya dengan nak tolak sama banyak. Mereka nak tolak pun sebab mereka kenal Muhammad. Muhammad hak duk cerita pasal ni sebelum ni Muhammad yang sama, yang kita angkat dia dengan julukan Al-Amin. Tak pernah bohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta pun. Muhammad yang sama je. Yang sebelum ni dia tak pernah tipu, tak pernah bohong, tiba-tiba berasa galak kerana kali ni takkan dia nak bohong pula kali ni dengan cerita Isra' dan Mi'raj ni. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau reputasi yang sama yang dipunyai oleh Rasulullah duduk pada kita, kita nak buat tak? Satu benda yang sebelum ni orang sanjung kita, orang angkat kita, orang aminkan kita, tiba-tiba kita nak create satu cerita yang bila orang dengar cerita ni boleh jatuh down terus kita. Aku nak tukar. Sebelum ni orang duk aminkan aku, orang duk sanjung aku, orang duk puji aku nak create satu cerita, biar cerita ni orang akan mampuhkan aku, hina aku, perli aku. Lagu tu kah? Nak tolak, Muhammad tak pernah cakap bohong, tapi nak terima, dia jadi sama yang pertama. Memang tak masuk akal sangat. Muhammad tak pernah bohong, tapi cerita kali ni oh Allah, tinggi sangat ni, tak dan. Sebab tu menurut riwayat Aisyah, ada sebahagiannya jadi murtad, tuan-tuan. Jangan main-main. Murtad. Dan yang ketiga, pendekatan sebagaimana Saidina Abu Bakar As-Siddiq yang kita panggil pendekatan imani. Melalui kata-kata dia, bila orang menceritakan dia apa yang Muhammad ceritakan, betul tak Muhammad cerita macam ni? Betul. Apa tanggapan kamu?
Kalau Muhammad yang cerita, bukan kata Isra' dan Mi'raj, kalau Muhammad cerita lebih lagi pada ni, pasti aku akan percaya dengan kata-katanya dan akan membenarkan Muhammad. Bukan kata hak ni, kalau lebih lagi Muhammad yang habaq. Sebab tu dia digelar As-Siddiq, yang membenarkan. Tapi bila melihat kepada 3 kelompok yang wujud, adakah tuan-tuan rasa kelompok ni makin berkurang ke sekarang, ke stay 3 ni juga? Lah ni tak ada ustaz hak 3 ni, tinggal 2 dah. Hak ragu-ragu tak ada dah, tinggal hak tolak dengan hak menerima. Tak ada. Memang tinggal 1 dah. Hak tolak tak ada, ragu-ragu tak ada, semua orang terima. Kekal 3 lagi. 3 lagi masih kekal sampai hari ni. Hak tolak tu tolaklah, hak terima tu terimalah, hak duk acah-acah tengah-tengah ni. Tak mau percaya Quran cerita, tapi sebab dia guna otak pertimbangan akal dia, tapi nak terima pun Allah, payah juga ni. Macam tak masuk akal je, macam cerita dongeng je, macam cerita legenda je. Lepas tu dia kaitkanlah dengan hak sebelum-sebelum ni. Kuda Pegasus Yunani lah, rusa terbang Santa Claus lah. Semua tu kita anggap sebagai apa? Sebagai legenda, sebagai mitos. Baik, boleh faham. Tapi yang bahayanya apa dia tuan-tuan? Kita selalu bercakap, lebih mudah ustaz ambil yang nombor 3, pendekatan imani. Pendekatan imani, kita memang boleh ambil pendekatan ni, tapi yang bahaya apa dia? Yang bahaya ialah bila zaman kita ni, kita dah banyak menerima kemasukan-kemasukan, ideologi, bentuk-bentuk pemikiran yang bercanggah dengan sistem nilai dan sistem ilmu yang dibawa oleh Islam, terutama yang berteraskan kepada akal semata-mata, berteraskan kepada pemikiran semata-mata, yang nakkan asas dia ada logik dan asas dia ada rasional. Jadi bila mari lagu ni, dia mari ayat Quran cerita, nak tolak ayat Quran cerita, tapi nak terima, tak masuk. Last kali ada sebahagian kami boleh terima, ada sebahagian kita kena tolak. Ada sebahagian boleh dianggap nyata, ada sebahagian ni memang macam fiction lah, macam mitos lah, macam legenda lah, macam melampau-lampau lah. Dan akibatnya berlaku apa tuan-tuan? Berlaku sama seperti yang pernah berlaku dulu, iaitu murtad. Jangan main-main. Dan bila sekadar murtad tak jadi masalah lagi, walaupun murtad tu dah memang bermasalah, yang jadi masalah dia jadi counter balik, cover balik. Yang dulu dia juga beriman dengan kisah ni, bila termakan dengan ideologi dan pemikiran yang berasaskan rasional, berasaskan akal semata-mata, dia jadi terbalik, kemudian dia pula cover cerita ni. Tak payah percayalah, ni kisah dongeng, yang sebelum ni dia berbeza. Dan bila dia buat demikian, ada orang akan terumpan atau tertarik tak? Kemungkinan tu ada. Hak jenis tak ada dasar-dasar pengajian Islam yang kukuh, pengajian Islam yang sebenar, cara sistem nilai dan sistem ilmu yang diterapkan, tak mustahil untuk anak-anak muda yang termakan dengan ideologi ini tertarik dengan sistem-sistem tadi, yang boleh juga mengarahkan mereka kepada perlakuan sebelum ini. Bahaya. Okey, ringkas Rasulullah Mi'raj, tinggal Buraq Mi'raj. Bila Mi'raj naik langit yang pertama, jumpa Nabi apa? Nabi apa? Adam. Ni siapa? Inilah Nabi Adam alaihissalam. Jadi ada orang tanya, Ustaz, pasal apa Nabi Muhammad tanya lagi pada Jibril, ni siapa? Seolah-olah baru diperkenalkan oleh Jibril, ni Nabi Adam. Tadi sebelum naik kan kita duduk solat dah ramai-ramai. Tadi kan tak solat sekali dengan Nabi-Nabi dah. Pasal apa dah jumpa dah tiba-tiba tanya pula. Faham ke tak maksud saya ni? Tadi kan duduk semayang sekali dah, ni Nabi, tiba-tiba naik jumpa pula, tanya pula. Tu saya tak nak jawab.
Memang tak boleh nak jawab apa siapa. Taklah, memanglah orang tanya tu bukan nak perkena, bukan nak peleceh. Memang dah cerita di lagu tu, orang kan tertanya dah tadi jumpa dah. Pasal apa tanya seolah macam tak jumpa kan tadi. Naik lagi, biarlah tu. Naik yang kedua jumpa Nabi. Yang kedua jumpa Nabi apa? Nabi tak pernah kahwin, 2 orang. Langit kedua ada 2 orang. Dalam sejarah hidup mereka tak pernah kahwin. Nabi Isa ibnu Maryam dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Langit ketiga, Nabi yang paling handsome, Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi kedua Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa. Abang Nabi Musa siapa? Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun. Abang Nabi Musa saya tahulah, Nabi Harun. Tapi adik Nabi Harun saya tak tahu. Padahal sama tak? Nabi Musa lah. Langit ke-7, Nabi Ibrahim. Yang Rasulullah melihat keadaan Nabi Ibrahim pada waktu tu duk buat apa? Duk bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni tempat dia setentang dengan Kaabah di bumi. Kaabah di bumi naik tinggi, dia setentang dengan Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat di langit. Dan Rasulullah melihat setiap hari 70,000 malaikat masuk tak keluar-keluar. Contoh, hari ni masuk 70,000 tak keluar, esok 70,000 tak keluar, lusa 70,000 tak keluar. Dan bayangkan setiap hari 70,000 sejak dia diciptakan. Agak-agak berapa jumlah? Masuk tak keluar ni, masuk saja. Masuk tak keluar, masuk tak keluar. Dia nak gambarkan apa? Kebesaran Baitul Ma'mur tu. Maksudnya dengan masuk tak keluar tu, dia masih tak penuh-penuh. Tak pula kata, oi, bila nak habis ni ketat dah ni. Tak ada ketat-ketat. Lepas tu naik Sidratul Muntaha. Rasulullah lihat kan gambaran-gambaran tu dalam hadis. Daun-daun dia seperti telinga gajah, buah dia seperti labu air, macam rupa tempayan. Gambaran. Tapi Rasulullah sebut lebih indah daripada tu. Kita cuba nak gambarkan satu benda yang memang indah sungguh-sungguh, dan benda tu tak ada orang pernah tengok kecuali kita, memang payah. Kita boleh cuma gambarkan dan dekatkan dengan apa yang hampir sama dengan dia. Contoh, mungkin daun tu memang bentuk tu Rasulullah seorang je saksikan, tapi dah dia macam lebar, macam telinga gajah, boleh habak macam tu je lah, macam telinga gajah. Tapi hakikat sebenar Rasulullah seorang. Susah ke senang kita nak habak satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok? Memang payah. Nak kata cawan, semua orang tengok cawan. Mikrofon, semua orang kenal mikrofon. Ni satu benda yang kita seorang tengok, orang lain tak pernah tengok. Nak habak apa nak? Kita cuma boleh habak sipi-sipi lah. Kalau kata bekas dia macam ni, ada tempat tampung air, walaupun hakikat dia berbeza. Rupa yang saya tengok tu macam gelas, boleh cakap lagu tu je lah. Rupa yang saya tengok tu macam mikrofon, tapi hakikat dia bukan mikrofon. Macam saja. Nak habak kat orang tak reti. Lepas tu baru naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat berpisahnya antara Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Rasulullah menerima apa? Menerima, kalau nak kata menerima anugerah solat, sebelum ni Nabi kat bumi, sebelum Isra' Nabi tak semayang ke sebelum tu? Tuan-tuan, sebelum Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad tak solat ke? Nabi Muhammad dah solat. Tapi yang nak terima ni tentang apa? Waktu solat. Berapa? Mula-mula 50, 45. Ni turun naik. Last sekali tinggal 5. Tu pun Nabi Musa masih tak yakin bahawa umat Nabi Muhammad ni mampu untuk menunaikan solat walaupun 5 kali dalam satu hari. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia pernah cuba pada Bani Israel, memang tak mampu pun.
Bani Israel lagi besar, Bani Israel lagi kuat, Bani Israel lagi panjang umur tapi tak mampu nak buat. Apatah lagi umat Nabi Muhammad yang serba-serbi lemah. 5 ni besar lagi, minta lagi kurang. Tapi inilah pengakhiran untuk kita, dan telah ditentukan, ditakdirkan. Yang kita terima hari ini 5 waktu. 5 waktu ni, kalau kita tengok data dan statistik hari ini, amat-amat menyedihkan. Amat-amat menyedihkan. Maksudnya apa yang sedih? Sudah ramai umat Islam yang sudah mula meninggalkan kewajipan fardu ini dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, sudah ramai umat Islam yang tinggal solat, sedangkan dia adalah kewajipan. Kalau kita tengok kewajipan lain pada Rasulullah, semua kewajipan itu disampaikan khusus melalui Jibril kepada Nabi di bumi. Pensyariatan Ramadan, Jibril turun habaq di bumi. Pensyariatan zakat, Jibril turun habaq di bumi. Semua hak lain tu habaq di bumi. Tapi yang special semayang ni, Allah panggil Nabi. Pentingnya solat, konteks hubungan seorang hamba dengan pencipta dia, hamba dengan pemilik dia. Tapi bila kita dah tinggalkan amalan tersebut, bererti otomatik kita sendiri telah memutuskan hubungan kita dengan dia. Tak ada cara lain dah untuk kita berhubung dengan Allah. Yang paling utama solat. Tiba-tiba cara kita berhubungan tu kita sendiri pi potong. Gambaran dah, macam ada tali yang menghubungkan, kita pi potong, kita pi kerat, tak mau dah berhubungan dengan dia. Kita tak mau berhubungan dengan dia. Bila kita meninggalkan ibadat solat, 5 berat sungguh, sebab tu ramai tinggal. Cuba kita kata hanya wajib 3 waktu, ada lagi tak orang tinggal? Kita cari buang hak payah-payah. Hak payah-payah confirm hak mula-mula subuh kan. Kita buanglah, bayangkan subuh. Apa satu lagi hak payah? Isyak. Buang isyak. Hak wajib zuhur, asar, maghrib. Ada lagi tak orang tinggal kalau 3? Ada lagi. Payah sangat, buanglah 2. Waktu mana paling senang? Paling senang zuhur. Okey, kita katakan zuhur saja yang wajib 4 rakaat. Zuhur saja yang wajib 4 rakaat. Agak-agak ada orang tinggal lagi tak? Ada orang tinggal lagi tak? Ada. Walaupun 4 rakaat orang tinggal. Bayangkan solat zuhur tu 4 rakaat, beratlah. Solat zuhur cuma 1 rakaat. Ada orang tinggal lagi tak agak-agak? Zuhur 1 rakaat pun orang tinggal. Kita buanglah perlakuan-perlakuan berdiri sujud payah. Cara semayang kita terus terjelepuk at-tahiyatul mubah. At-tahiyat saja. Ada lagi tak orang tinggal agak-agak? At-tahiyat saja pun orang tinggal. Kok suruh bagi salam 2 kali pun tinggal lagi. Bila ni benda basic, putus hak ni, putuslah kita dengan dia. Bila putus tuan-tuan dengan Allah, kita juga akan putus dengan benda yang paling penting yang Allah sampaikan. Apa dia? Hak jadi panduan kita hari ini. Sejak ketiadaan para Nabi dan Rasul, kita bergantung pada apa? Dan kita putus dengan Allah, dengan mudahnya kita akan putus dengan kalam dia tu. Apa dia kalam dia? Quran hari ini. Putus orang tak semayang, dia juga akan putus dengan Allah. Benda tak mustahil tapi payah kita nak jumpa. Benda tak mustahil mungkin, tapi payah kita nak jumpa orang habaq lagu ni. Memang saya akui, memang aku tak semayang, tapi aku tak pernah tinggal baca Quran. Hari-hari aku baca Quran, cuma aku tak semayang je. Boleh jumpa tak keadaan macam ni? Tak mustahil, tak mustahil. Tapi payah dah bila dia memang hari-hari tak semayang, tapi hari-hari juga dia rajin baca Quran. Benda tak mustahil saya kata, tapi memang sukarlah nak cari keadaan macam tu. Seorang yang rajin hari-hari, memang saya tak tinggal baca Quran, tapi semayang memang malas. Dia nak cari mudah jumpanya. Kalau tinggal semayang dengan Quran pun dia jadi jauh.
Dah bila dengan Allah pun jauh, dengan Quran pun jauh, automatik dengan Nabi dan Rasul pun jauh. Jadi apa nisbah lagi yang kita nak letak atas diri kita hari ini? Allah kita dah tinggal, Quran kita dah tinggal, Rasul sunnah kita dah tinggal. Kita nak nisbah diri kita atas apa lagi? Macam kembali kepada pertengahan tadi, bila kita dah tidak selaras lagi dengan kehendak di atas, dia problem banyak. Jadi macam-macam hari ini ni, inilah antara punca dia. Nombor satu, tinggal semayang. Lepas tu kita melanggar segala aturan dan perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, kita buat hak dia marah, kita tinggal hak dia suruh. Jadilah bercelaru. Mana-mana sistem sekalipun, tuan-tuan, kalau bukan kita letak sistem yang tertinggi, kita duduk pergi sekolah, ada undang-undang dia. Bayangkan semua murid, undang-undang sekolah dia langgar, hak sekolah tak bagi, hak tu dia buat. Sekolah tu tenang ke, sekolah tu jadi serabut? Serabut. Sama juga negara. Walaupun manusia yang create, okey, rakyat semua kita patuhi dan ikut undang-undang ni. Tapi semua yang diundang-undangkan tadi, semua rakyat langgar, hak kerajaan tak bagi tu, semua rakyat buat. Tenang tak negara? Serabut juga. Walaupun kita kata tadi hak manusia fikir, kaedah-kaedah yang ditentukan oleh manusia, tapi kalau langgar pun memang serabut. Apatah lagi yang Allah buat, kalau langgar lagi serabut hidup kita. Tapi kita action semacam, kita sombong semacam. Ingat, hidup bukan setakat atas dunia, tapi ada perkiraan, ada tanggungjawab. Jadi fikirlah, sebesar-besar nilai solat yang diterima oleh Rasulullah, jangan kita perkecilkan, jangan kita main-main, jangan kita rasa benda ni halus sangat. Aku nak buat pun tak apa, aku nak tinggal pun tak apa. Okey, bila Rasulullah kembali, ambil balik burak, terus kembali ke Masjidil Haram. Dan sinilah orang-orang tanya kan, dah Rasulullah dakwa, dia pergi Masjidil Aqsa. Jadi orang-orang daripada Bani Ka'ab tu, dah ada yang berapa orang pergi, cuba nak minta pada Rasulullah, cuba apa? Cuba gambarkan. Ada berapa tiang, bagaimana bentuk orang pernah pergi tu. Nak tengok betul ke Muhammad ni betul-betul pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi macam orang yang dah biasa pergi sebelum ni tanya, ada berapa tiang, bangunan dia macam mana, bentuk dia macam mana. Lepas itulah Allah datangkan gambaran masjid tu pada Nabi. Dan Nabi boleh cerita tanpa melakukan kesalahan dan kesilapan. Dan Nabi juga habaq kan, lepas waktu ni akan datang satu kafilah. Sebab masa Nabi nak sampai di Mekah tu, Nabi melihat di bawah tu ada satu kafilah sedang melakukan perjalanan baru nak masuk kota Mekah. Jadi bila bicara tu, kafilah tu tak sampai lagi, tapi Nabi kata sekejap lagi akan sampai satu kafilah. Betul, kafilah tu sampai. Betul dah semua. Tapi hak jenis hati nak menolak ni, sampai bila pun mereka akan tolak, tuan-tuan. Yang kita nak sekarang, kita tetap berpegang dengan keyakinan kita. Bila kita beriman pada Allah, automatik kita beriman dengan sifat dia. Salah satu sifat Allah ialah kalam. Dan kalam Allah yang ada pada kita hari ini ialah Al-Quran. Kita percaya dengan apa yang Al-Quran sebut, kita percaya dengan apa yang Rasulullah sebut. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan Isra' Mi'raj, bila dia di luar batas akal kita untuk berfikir, maka kita terimalah dia sebagai satu mukjizat yang telah Allah tentu dan qadarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk diperdebat-debatkan, bukan untuk dibahas-bahaskan, tetapi untuk diambil pelajaran-pelajaran, maklumat-maklumat, isi-isi yang penting dan berguna. Bukan sahaja untuk keduniaan kita, tetapi untuk akhirat kita, untuk agama kita, untuk Islam kita. 9-10 Abang Jaafar. Boleh dah? Boleh dah? Kena pergi lagi? Cukup? Cukup? Cukup ke tak lagi? Sikit lagi? Sikit lagi? Kau cukup dah? Sikit lagi. Baik. Kita ambillah rumusan.
rumusan. Tuan-tuan, selalu saya sebutkan, bila kita ni bercerita tentang Isra' Mi'raj, kita perlu keluar daripada satu kepompong yang kita panggil fundamental. Maksudnya selalu bila kita berceramah, bila kita bercerita mengenai Isra' Mi'raj, kita akan cerita latar belakangkan cara apa? Cara klasikal, cara tradisional. Yang ni dah dibawa oleh ulama-ulama terdahulu. Dan kita tidak pernah menafikan jasa-jasa dan ketokohan ulama terdahulu mengisahkan kisah ini dalam bentuk dan gaya mereka yang tersendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat pada waktu itu. Mereka dah taburkan jasa, dah tinggalkan jasa dengan ilmu-ilmu mereka. Tetapi masa yang kita lalui ini melalui perubahan. Makin berkembang, makin canggih, makin moden, makin saintifik. Maka pendekatan yang kita ambil keluar daripada kepompong ini. Memang kita masih kekalkan fundamental. Dari sudut jalan cerita memang tak akan ada perubahan pun. Dari situ Nabi berlepas, di situlah Nabi sampai, tak akan berubah. Mi'raj pun sama. Nabi-Nabi sepanjang perjalanan tak akan pernah bertukar jadi Nabi lain dah. Malaikat hak bawa Nabi ditukar kepada malaikat lain, cerita yang sama. Tetapi kita nak ambil ilmiah-ilmiah yang ada kesesuaian dengan zaman kita. Yang ni perlu kita cari, yang ni perlu kita gali, yang ni kita perlu usahakan. Yang ni kita perlu usahakan. Supaya apa? Supaya setiap kali bertukarnya musim Isra' Mi'raj dari satu tahun ke satu tahun, kita sentiasa mendapat ilmu-ilmu dan input yang baru yang sesuai kita rasakan bagi suasana Isra' Mi'raj ni untuk dibawa pendekatan sesuai dengan generasi dan zaman kita. Kita bukan nak langkau yang fundamental tadi, cuma kita nak mengambil pelajaran-pelajaran baru. Sebab itulah ada ulama-ulama menyebut 3 asas benda. Pertama, antara benda yang bertentangan dengan akal dan benda yang bertentangan dengan adat. Satu benda yang bertentangan dengan akal, satu benda yang bertentangan dengan adat berbeza. Yang kedua, benda yang tidak dapat diterima oleh akal versus satu benda yang memang ilmu Allah tak buka lagi pada masa tu. Contoh ni banyak berlaku bila berlakunya perubahan zaman. Untuk zaman dulu-dulu sebagai contoh, bila orang sebut benda macam ni seolah-olah akal tak boleh terima. Macam kita kata, okey, di zaman akan datang nanti, zaman ni bayangkan telefon hak ada wire lagi. Mungkin zaman akan datang manusia ni akan cipta telefon tak ada wire dah. Telefon tu bawa telefon saja-saja. Kita akal pada masa tu mesti menentang dan melawan. Payah. Kalau tak ada wire lagu manalah dia punya, ikutlah aliran ke apa ke, nak masuk, nak bercakap, nak menerima, receive ni. Payah. Tapi bila jadi betul-betul hari ni, kena terima ke tak? Maksud saya, akal masa tu menolak lawan satu ilmu yang Allah tak buka lagi. Yang ni sering berlaku. Ataupun kita pada masa tu menganggap telefon hak tak ada wire tadi hanya boleh telefon semata-mata. Tapi kalau kita kata mungkin satu masa video pun kita boleh, sebelum ni boleh cakap saja, ni kita boleh tengok gambar. Kita boleh tengok gambar dalam tu. Payah nak terima tu. Telefon tak ada wire boleh cakap, aku boleh terima. Tapi nak tengok gambar-gambar ni payah. Tiba-tiba keluar gambar, tak boleh buat apa, kita kena terima. Lepas tu gambar pula, kalau nak resolusi yang tinggi, yang cerah ni payah. Dia kena TV screen besar juga. TV jenis telefon kecil-kecil ni payah. Tiba-tiba tubik keluar sungguh. Tubik keluarlah Kelantan dia tu tak. Apa dia tubik tu? Terbit lah. Tubik tu terbit sebenarnya. Keluarlah resolusi. Dan hari ni semua duk kumpul pada dia. Bercakap pun pada dia, chatting pun pada dia, sosial pun pada dia, komunikasi pun pada dia, suara pun pada dia, audio pun pada dia, visual pun ada dia, game pun pada dia. Bahkan kita kata semua dalam telefon. Satu benda yang kita rasa sebelum ni mustahil untuk ada benda macam ni ketika dulu. Ini yang dikatakan satu benda yang bertentangan dengan akal versus satu benda yang ilmu Allah tak bagi lagi pada masa tu.
Banyak benda macam ni berlaku. Kita rasa tak logik, tak percaya, tiba-tiba zaman kita atau zaman akan datang buat betul benda ni. Ada betul. Macam dulu kereta terbang tak? Amat mustahil kereta terbang tak? Tapi akan datang mustahil lagi tak kereta terbang. Saya rasa mungkin boleh buat dah, tak mustahil dah dengan teknologi yang hebat canggih. Jadi kita kena faham benda-benda macam ni. Faham ke tak ni? Bila faham dia habis cerita. Kalau tak faham dia kena sambung lagi. Okey, faham, cukuplah tu 9-16. Jadi apa pun malam ni, sekurang-kurangnya bawa balik satu pun alhamdulillah. Tuan-tuan balik bawa 2 benda pun alhamdulillah. Bawa balik 3 pun alhamdulillah. Bawa balik lebih alhamdulillah. Yang saya jadi galak kalau dengar ustaz ceramah 1.5 jam, satu benda pun aku tak faham. Apa benda ustaz ni? Tu sedihlah saya ni. Satu benda pun tak ada. Kurang satu, alhamdulillah, satu pun satu tu lah Allah bagi ilmu pada kita malam ni. Kalau 2, kalau 3, kalau lebih, alhamdulillah. Saya bukan datang nak mengajak. Kita ni hanya berkongsi. Ilmu datang daripada mana? Daripada pemilik dia, Allah. Wasilah kita saja tolong sampaikan. Bukan hak kita pun, bukan hak saya pun ilmu ni. Allah bagi, tolong sampaikan. Kalau dia tak mau bagi, tak bagi. Kalau dia tak mau bagi malam ni, macam-macam boleh jadi kat saya. Tayak pancik tengah jalan lah, demam lah. Jangan sebut pancikkan balik ni, pancik sungguh naya. Macam-macam. Kalau nak jadi terhalang tu tak, ada kes lah, ada emergency lah. Tapi kalau dia nak bagi, dia tetap bagi. 1 jam ke 2 jam ke, alhamdulillah. Apa pun yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang serba tak kena, tak ada orang lain lah, datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.